الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Jumaat yang merupakan penghulu kepada segala hari, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan Muharram, dan hari ini kita berada pada 10 Muharram, di antara hari-hari kebesaran dalam kalender Islam. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada saat dan ketika ini akan senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram di antara bulan-bulan yang diberkati dan bulan-bulan agung yang merupakan bulan yang pertama dalam kiraan tahun Hijrah dan termasuk dalam salah satu daripada bulan-bulan haram yang Allah sebut dalam Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah itu ialah sebanyak 12 bulan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Allah mencipta langit dan juga bumi, daripada 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang disebut bulan-bulan haram. Maka janganlah kamu menzalimi padanya akan diri-diri kamu. Disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata as-sanatu 12 syahra, setahun ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan itu ada 3 bulan yang disebut sebagai bulan-bulan haram, yang mana salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, iaitu Zulqa'dah dan Zulhijjah dan juga Muharram. Kemudian yang tunggalnya adalah bulan Rajab. Hadirin yang dikasihi sekalian, ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan kemuliaan bulan Muharram yang kita berada pada saat ini, yang merupakan kiraan bulan yang pertama dalam tahun Hijri. Dan hari ini pula hari 10 Muharram yang merupakan hari yang disunatkan untuk kita melaksanakan ibadah puasa yang dipanggil puasa pada hari Ashura. Riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. Di antara puasa-puasa yang sangat diambil berat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah puasa pada bulan Muharram, yakni puasa pada hari Ashura.
yang mana Nabi SAW menyebut kepada kita di antara kelebihannya, ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablah. Puasa pada hari 10 Muharram ini, kata Nabi SAW, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan kepada kita ke atas dosa-dosa kita setahun sebelumnya. Kita puasa sehari pada hari ini, hari 10 Muharram ini, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita yang dilakukan, yakni dosa-dosa kecil selama setahun yang lalu. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, di antara apa yang dapat kita ambil juga kelebihan ataupun apa yang tercatat dalam catatan sejarah, bila masuk bulan Muharram ini, kita akan bercakap berkaitan dengan peristiwa hijrah baginda Nabi SAW. Walaupun kalau kita tengok dalam sirah, ialah hijrah bukanlah berlaku pada bulan Muharram, tapi peristiwa hijrah ini berlaku pada akhir bulan Safar pada tahun tersebut, dan Nabi tiba di Madinah pada bulan Rabiul Awal, sekitar 12 Rabiul Awal. Mana peristiwa hijrah ini berlaku pada penghujung bulan Safar. Cumanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menjadikan peristiwa ini sebagai perkiraan dalam tahun Hijri, sebagai hari yang pertama, bulan yang pertama dan tahun yang pertama dalam kalender Islam, atau disebut sebagai takwim kita ataupun Hijri, tahun Hijri kita. Bila kita menyoroti peristiwa sejarah hijrah baginda Nabi SAW, ulama menyebut kepada kita bahawasanya peristiwa hijrah ini adalah merupakan satu peristiwa yang sangat besar kelebihannya, dan peristiwa yang sangat-sangat penting dalam sirah kehidupan baginda Nabi SAW. Lalu kata ulama di dalam beberapa penulisan, peristiwa hijrah Nabi daripada kota Makkah menuju ke Madinah Al-Munawwarah dianggap sebagai salah satu daripada peristiwa penting dalam gerakan dakwah Nabi SAW, yang mana ianya merupakan suatu asas untuk menegakkan daulah sebuah negara yang dipimpin oleh baginda Nabi SAW, yang akhirnya tertegaknya sebuah negara Islam yang berpandukan kepada Al-Quran dan baginda Nabi SAW. Sebab yang membawa kepada hijrah ini di antara apa yang Allah Subhanahu wa taala susun dan atur. Yang pertama, kata ulama, sebab yang menyebabkan orang Islam berhijrah daripada kota Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, yang mana sebelum itu telah pun berlaku 2 kali hijrah ke Habasyah. Kita baca dalam sejarah baginda Nabi SAW ketika di Mekah, di saat orang Islam belum ada kekuatan, diperlakukan atau disiksa oleh puak-puak musyrikin Mekah. Islam belum kuat pada ketika itu. Nak bangkit berperang pun belum ada persediaan yang secukupnya. Maka belum disyariatkan perang ketika mana Nabi berada di kota Mekah. Maka Nabi SAW minta para sahabat supaya keluar daripada kota Mekah, berhijrah ke Habasyah untuk mencari perlindungan di sana. Kerana di sana ada seorang raja yang adil walaupun dia beragama Nasrani. Maka selepas daripada 2 kali hijrah ke Habasyah inilah berlakulah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah apabila meningkatnya tekanan, siksaan, penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada orang-orang Islam, lebih-lebih lagi di kalangan orang-orang Islam yang lemah, yang susah, maka dikenakan tindakan ataupun dikenakan penyiksaan, ditangkap, ada yang dibunuh sebagainya. Sebagaimana keluarga Yasir yang dibunuh, kemudian sebagaimana cerita yang selalu kita baca Bilal bin Rabah. Maka Nabi SAW pada ketika itu, di awal pergerakan Islam itu, minta supaya orang Islam bersabar.
Sehinggalah datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Islam berhijrah. Yang mana kemuncak kepada apa yang dilakukan oleh puak-puak musyrikin Mekah kepada baginda Nabi dan orang Islam adalah dengan melakukan tindakan memulau orang-orang Islam dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan hampir kebuluran orang-orang Islam pada ketika itu. Setelah ditulis satu perjanjian digantung di Kaabah, tidak boleh melakukan apa-apa urusan muamalah dengan orang Islam, tak boleh mengahwini sanak saudara mereka. Kalau seandainya ada rombongan dagangan daripada luar yang datang ke Mekah untuk menjual barang-barang keperluan kepada orang Islam, ditahan oleh puak-puak musyrikin Mekah dan disuruh mereka ini menjual dengan satu harga yang orang Islam tak mampu beli. Disuruh orang-orang luar yang main menega di Mekah ni jual kepada orang Islam dengan satu harga yang orang Islam tak mampu beli. Sehingga kan hampir kebuluran orang-orang Islam pada ketika itu, yang mana pemulauan ini berlangsung selama tempoh hampir 2 atau 2 ke 3 tahun. 2 tahun ketiga di antara 2 dengan 3 tahun lah. Sehingga akhirnya perjanjian ini yang digantung di dalam Kaabah dimakan oleh anak-anak, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai peringkat begitu sekali tekanan yang dikenakan ke atas orang-orang Islam. Maka sampailah saat akhirnya kemuncaknya mereka melihat Islam tak berjaya untuk dihapuskan oleh mereka. Bahkan apabila ada orang-orang Islam yang keluar daripada Mekah pergi ke Madinah, diberi pembelaan oleh orang-orang Madinah, maka orang-orang Mekah ni berasa tak selamat. Macam mana kita nak menghalang daripada orang-orang Islam ini terus keluar daripada Mekah menuju ke Madinah? Kalau mereka berjaya pergi ke sana, orang Islam di Madinah memberi pembelaan kepada mereka, akhirnya Islam menjadi kuat. Maka kita, kata musyrikin Mekah, berada dalam keadaan yang bahaya, dan kita esok bila Islam dah kuat, kita tak mampu nak lawan mereka. Sehingga akhirnya orang-orang Mekah pada ketika itu berkumpul di Darin Nadwah, sebagaimana yang diceritakan di dalam kitab-kitab sirah, untuk berbincang dan bermesyuarat apakah tindakan kita bagi menyekat agar Muhammad dan juga sahabat-sahabat dia dapat dihapuskan. Dalam perbincangan yang disertai oleh ketua-ketua kabilah di Darin Nadwah. Darin Nadwah ni disebut sebagai tempat persidangan mereka. Kita kata Dewan Rakyat, Parlimen orang-orang Quraisy pada ketika itu. Kalau ada apa-apa yang nak dibincangkan tentang isu-isu negara, maka mereka akan berhimpun di situ. Yang mana dalam perbincangan itu juga turut dihadiri oleh Iblis, yang merupai satu orang laki-laki tua, yang kononnya dia ni datang dari satu negeri An-Najdu. Tujuan untuk turut sama dengan orang-orang musyrikin Mekah, nak berbincang apa tindakan yang mereka nak buat kepada baginda Nabi dan juga para sahabat. Bila mari tengok ada satu laki-laki tua, dia tanya, kamu siapa? Orang Quraisy tak kenal. Dia kata, aku mari daripada An-Najdu. Iblis dia menyamak. Aku mari ini dengan kata kamu nak berbincang berkaitan dengan urusan Muhammad. Lalu aku nak turut sama. Kok-koklah ada pandangan-pandangan yang aku boleh beri untuk kamu pertimbangkan. Maka berbincang. Bila berbincang ada cadangan kata kita tangkap Muhammad, bubuh dalam penjara. Lalu Iblis kata, hak menyamak jadi orang tua tadi, dia kata aku tak setuju. Kalau tangkap dia bubuh dalam penjara, nu kawan-kawan dia hak yang dah terlepas pergi ke Madinah dan sebagainya, nescaya mereka takkan biar saja, mereka akan datang balik untuk membebaskan dia. Jadi tak selesai masalah kamu. Lalu cadangan kedua kata, kita buang negeri, mana kita tangkap dia, buang jauh daripada kota Mekah. Lalu Iblis kata, buang pun tak selesai masalah. Ni jahatnya Iblis. Dia masuk sekali dalam mesyuarat tu tujuan orang kata apa, nak bagi panas lagi, nak bagi dahsyat lagi tindakan Quraisy kepada Nabi SAW.
Lalu kata Iblis, kalau kamu buang negeri sekalipun, tak selesai juga masalah. Kamu pergi letak Muhammad di tempat lain, esok dia seru kepada orang lain, akhirnya dia bina kekuatan, akhirnya dia datang menyerang kita balik, kamu juga akan tewas dan sebagainya. Sehinggalah timbulnya cadangan kita bunuh Muhammad. Barulah pada ketika itu Iblis kata, ni baru cadangan yang tepat. Tak ada jalan lain untuk kita menyelesaikan masalah isu Muhammad ni melainkan dia mesti dibunuh. Cuma nak bunuh lagu mana? Kalau seorang kita hantar pergi bunuh, sekali lagi dia tahu siapa bunuh, maka akan dituntut balas oleh keluarga Bani Hashim terhadap kita. Lalu timbul cadangan, kita ada berapa belah kabilah, 12, 13 kabilah. Tiap-tiap kabilah hantar wakil satu orang pemuda yang gagah. Bawa satu pedang, malam ni kita berimpun, kita kepung rumah Muhammad. Kita serbu ramai-ramai, kita pakat tikam seorang sikit. Akhirnya darah Muhammad akan terkena pada seluruh pakaian pemuda-pemuda tadi, sehingga kan keluarga Muhammad tak boleh nak tuntut balas daripada kita. Maknanya dia tak boleh nak tuduh siapa, pasal buat tu ramai-ramai. Itu di antara perancangan-perancangan yang dilakukan oleh musyrikin Mekah untuk memastikan baginda Nabi terbunuh pada malam Nabi keluar hijrah daripada Mekah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Tapi Allah merancang, dan perancangan Allah itulah yang terbaik. Sebagaimana kita baca dalam sirah, dikepung rumah Nabi dalam keadaan kepungan yang Nabi SAW pada adatnya tak boleh keluar. Kepung ni rapat sampai tak ada ruang untuk celah keluar. Tapi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah sebut, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Subhanahu wa taala memelihara kamu daripada kejahatan-kejahatan manusia, tangan-tangan manusia. Allah pelihara Nabi. Dalam sirah kita baca, Nabi minta Sayyidina Ali gantikan tempat tidur baginda, dan Nabi beri jaminan kepada Sayyidina Ali bahawa dia tidak akan ditimpa apa-apa keburukan dan sebagainya. Kemudian Nabi keluar dalam keadaan, ada setengah riwayat menyebut bahawa Nabi membaca, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Tabuk pasir atas kepala, pokok hadu kepung depan rumah Nabi, pakat lena habis tuan-tuan. Tak sedap apa. Tadi ni mari dengan penuh semangat, bawa pedang, dan pemuda-pemuda yang datang tu bukan yang lekeh-lekeh, yang dah dipilih, yang terbaik di kalangan mereka di dalam kabilah masing-masing. Tapi Allah Subhanahu wa taala beri pertolongan kepada Nabi. Lena pokok-pokok tu habis, tak sedap ke diri. Bila lena ni habis lah. Kita pun kalau lena kadang-kadang sampai tak sedap apa. Orang kelui pun tak dengar, kan. Kadang-kadang pergi rumah, kalau musim banjir hari tu sedap-sedap bangkit tidur, tengok-tengok lah, tidur layak dah. Tidur. Zaman kita ingat zaman banjir dulu kan 2010, banjir besar dulu. Tidur sampai tak sedap ke diri. Masa tidur tak ada apa lagi, kering lagi. Jaga-jaga tengok lah, punya tidur layak dah. Tilam pun kena hanyut habis dah. Tu. Lena habis. Nabi keluar menuju ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tak berapa lama datang orang, tengok pakat duk berimpun depan rumah Nabi, apa duk tunggu siapa? Tunggu Muhammad. Muhammad apa keluar pergi dah. Lena. Ni yang kata Allah beri pertolongan bila kita meletakkan perjuangan ataupun agama Allah sebagai matlamat kita. Maknanya bila kita tolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Wala yansurannallahu man yansuruh. Dan semestinya pasti Allah akan menolong siapa-siapa yang menolong agama dia. Agama Islam ni agama Allah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tolong agama Allah, dalam arti kata kita mempertahankan, memperjuangkan agama Allah, semata-mata untuk menegakkan agama Allah. Kalau tak ada siapa-siapa tolong kita sekalipun, pasti kita akan ditolong oleh Allah, kerana yang ni agama dia. Wala yansurannallah man yansuruh. Kalau kita mengaji dalam bahasa Arab, dia ada lam takkid, kemudian dia ada nun taukid di ujung, wala yansuranna. Nahabak kata pasti, suatu kepastian yang mesti, Allah pasti akan memberi pertolongan kepada mereka yang menolong agama dia.
Dalam ayat lain Allah sebut wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin. Menjadi tanggungjawab kami, kata Allah, untuk kami memberi pertolongan, keselamatan kepada orang-orang yang beriman, lebih-lebih lagi yang mempertahankan agama kami. Maka baginda Nabi SAW diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluar pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi, walaupun kita tengok ditolong, dibantu oleh Allah, tapi dalam gerakan dakwah Nabi tetap mengatur perancangan strategi. Di samping kita mengharapkan pertolongan daripada Allah dan Allah pasti akan tolong, kita kena ada perancangan, merancang dalam apa kerja buat kita pun. Nabi sampai rumah Abu Bakar, Nabi tak terus ke Madinah pada malam tersebut juga. Bahkan Nabi duduk dahulu di gua selama 3 hari 3 malam. Karena Nabi tahu selama 3 hari 3 malam ni musyrikin Mekah akan menggerakkan puak-puak dia sehabis-habisnya untuk apa? Untuk menjejaki dan menangkap baginda Nabi SAW. Duduk dalam gua, tidur di situ, ditemani oleh anak kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Abdullah ni jadi spy. Siang dia akan pergi ke kota Mekah, tengok di sekitar kota Mekah, dengar kan, pergi risik tengok apakah perancangan-perancangan yang puak-puak Mekah buat terhadap Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar. Malam dia mari tidur dengan Nabi, dengan Sayyidina Abu Bakar di gua. Esok dia pergi pula balik buat report kepada Nabi sehingga keadaan sudah agak reda. Barulah Nabi dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bergerak menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bayangkan tuan-tuan, perjalanan yang begitu kita kata sukar pada ketika itu kan. Kita daripada Mekah pergi ke Madinah naik bas pun kadang-kadang 6, 7, 8 jam. Dan singgah tak apalah, duduk dalam aircon lagi, boleh singgah di R&R lagi, kena nasi Arab mandi dan sebagainya. Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ditemani oleh satu orang penunjuk jalan, Abdullah bin Uraiqat, yang diupah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menuju ke kota Madinah pada ketika itu, di tengah padang pasir yang panas dan sebagainya, semata-mata untuk menegak memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata ulama, peristiwa hijrah ini satu peristiwa yang sangat penting dalam kalender Islam. Daripada Mekah, Nabi SAW tak ada kuasa, tak boleh nak memerintah, nak semayang pun tak boleh di depan Kaabah. Musyrikin Mekah kacau halang dan sebagainya, sehingga kan ada orang yang diseksa, ditangkap hanya kerana apa? Hanya kerana baca Quran, hanya kerana semayang, hanya menyatakan keimanan mereka kepada Allah, hanya kerana tu. Sebab tu pentingnya Islam berkuasa di atas muka bumi ini. Pentingnya kuasa itu diserah ataupun dimiliki, diberikan kepada Islam, karena pasti akan tertegaknya keadilan. Maka hijrahlah Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Tahun pertama, waktu di Mekah belum disyariatkan perang lagi, walaupun ditindas dengan pelbagai bentuk tindasan oleh puak-puak musyrikin Mekah, karena Islam belum kuat, persediaan belum cukup pada ketika itu. Bila hijrah mari ke Madinah tahun 1, tahun 2, baru turun ayat uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diberi keizinan kepada orang-orang Islam ni untuk berperang kerana mereka dizalimi. Bukan perang kerana nak menyampaikan, bukan perang kerana nak menzalimi orang-orang musyrikin Mekah, bukan perang kerana nak merampas hak-hak orang Mekah, dak. Tapi diizinkan oleh Allah untuk orang-orang Islam berperang ini adalah semata-mata kerana orang Islam dizalimi. Hak mereka diambil, mereka diseksa, mereka dibunuh, hanya kerana mereka menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja. Bukan kerana orang Islam ni pergi curi barang harta Abu Jahal, bukan kerana orang Islam ni pergi maki Abu Lahab dan sebagainya, kan? Tak sama sekali. Tapi pasal apa orang Islam diperangi, dimusuhi, dizalimi? Hanya kerana Allah sebut, hanyalah semata-mata kerana mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja sebab yang menjadi sebab orang Islam diperangi, dimusuhi oleh puak-puak musyrikin Mekah. Bila turun ayat yang ke-20, 39 dan 40,
maka mulalah disyariatkan perang dalam Islam. Allah berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Diberi keizinan kepada orang-orang Islam untuk berperang ini kerana disebabkan orang Islam telah dizalimi oleh musuh-musuh Islam. Dan sesungguhnya Allah atas memberi pertolongan kepada orang Islam ini sangat-sangat berkuasa. Walaupun bilangan tentera Islam dalam peperangan Badar 313 lawan tentera musuh 1000 orang, Islam diberi kemenangan. Bahkan ramai pembesar Quraisy Mekah termasuk Abu Jahal terbunuh dalam peperangan Badar tersebut. 313 lawan 1000, seorang lawan 3 orang. Islam tetap menang. Maknanya nak menang ini bukan berada pada angka, pada jumlah, ramaikah sikitkah kita dah. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit berjaya mengalahkan pasukan yang banyak, yang ramai tenteranya, lebih canggih kelengkapan perangnya. Dengan apa? Biiznillah, dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sebab jumlah. Allah beri pertolongan kepada orang Islam dalam peperangan Badar. Di antaranya kita tengok bagaimana tentera Islam pada malam sebelum peperangan diberi rehat yang cukup oleh Allah. Idh yughashikumun nu'asa amanah. Allah beri rasa mengantuk kepada orang Islam malam sebelum perang, mereka boleh lena dengan cukup. Lena sebagai persediaan untuk berperang besok ni. Kita ni bila tidur cukup, bangkit pagi kita berasa segar tubuh badan kita. Sebab rehat kita cukup, letih kita hilang. Berbeza dengan puak-puak musyrikin Mekah, malam sebelum perang mereka tak lena. Berpesta sampai ke pagi, minum arak, menyanyi dengan hiburan wanita-wanita yang mereka bawa daripada Mekah. Malam tu tak tidur. Bayangkan esok hari ini bila berperang di antara dua pasukan. Pasukan tentera Islam, persediaannya cukup, rehatnya cukup, tenaganya cukup. Berperang pula dengan tentera musuh yang mana semalam ni tak lena, tak tidur, berpesta, minum arak, mabuk pun tak habis. Sudah tentulah. Ini di antara bentuk-bentuk pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang-orang Islam. Dan ada disebut dalam kitab-kitab sirah pada malam peperangan tersebut bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang lebat, yang mana di pihak tentera Islam hujan ini menambahkan bekalan air mereka, tetapi di pihak musuh menyebabkan hujan telah menyebabkan sukarnya pergerakan, lecah dan sebagainya. Ini di antara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah menampakkan pada mata musuh ini, walaupun 313 orang, walaupun 313 orang, tapi musuh nampak ramai. Musuh nampak ramai, menyebabkan mereka jadi gerun. Islam pula walaupun musuh tu ramai, nampak sikit, jadi tambah berani. Walaupun dengar kata 1000 tapi nampak tu sikit. Musuh pula walaupun mereka tahu kata tentera Islam ni sikit, tapi mereka pergi tu tengok nampak ramai. Bila nampak ramai tu secara tak langsung menyebabkan rasa gerun, takut untuk berdepan dengan tentera yang dipimpin oleh Nabi SAW. Tu tak campur lagi dengan tentera-tentera kiriman Allah daripada kalangan para malaikat. Yang para sahabat sebut, kami baru angkat pedang nak pancung, tiba-tiba putus dah kepala, dipancung oleh tentera yang kami tak nampak. Baru angkat pedang nak pancung je, putus kepala. Lepas tu Nabi sebut, kalau kamu nak tengok musuh yang dibunuh oleh malaikat tentera kiriman Allah, tengok kesan terbakar pada lehernya, pada tangannya yang dipotong oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, ini di antara Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada orang-orang Islam. Itu pentingnya doa dan keikhlasan kita dalam perjuangan kita, dakwah kita, perjuangan kita. Apabila kita memperjuangkan sesuatu atas nama Islam ni, letakkan keikhlasan kita kepada Allah, niat kita tu. Karena Allah Subhanahu wa taala takkan membiarkan
mereka-mereka yang berada di atas landasan perjuangan untuk menegakkan agama Allah ni, Allah takkan biar. Kerana Islam itu agama dia. Islam itu agama dia, dia akan pastikan Islam itu tertegak dan dia akan beri pertolongan kepada mereka yang memberi pertolongan kepada agama Islam ini. Maka bila kita tengok berlaku siri-siri peperangan akhirnya pada tahun ke-8 Hijri, tahun 6. Sebelum tu tahun 6. Tahun ke-6 Hijri berlaku peristiwa Suluh Hudaibiyah. Nabi nak masuk ke Mekah buat umrah tapi dihalang oleh puak-puak musyrikin Mekah. Dan Nabi berpatah balik. Sebelum tu berlaku perjanjian, Nabi kena balik tahun ni, tahun depan mari balik. Kemudian gencatan senjata selama 10 tahun, tak boleh berperang. Demikian juga tak boleh hidup tolong geng-geng sekutu dan sebagainya. Perjanjian yang pada awalnya nampak memihak, zahirnya dilihat oleh sebahagian sahabat, perjanjian isi kandungan itu nampak macam memihak kepada puak-puak musyrikin Mekah. Kan? Menyebabkan ada sebahagian daripada sahabat tu tak senang hati dengan isi kandungan perjanjian itu. Tapi akhirnya perjanjian inilah yang sebenarnya kata ulama, walaupun gencatan senjata itu 10 tahun, tapi hanya mampu bertahan sekadar 2 tahun sahaja. Yang mana Suluh Hudaibiyah ini menjadi anak kunci kepada peristiwa Fathu Mekah yang berlaku 2 tahun selepas daripada itu, iaitu pada tahun ke-8 Hijri. Mereka buat perjanjian, akhirnya mereka yang mencabuli perjanjian tersebut. Nabi bawa tentera Islam masuk ke kota Mekah. Berlakulah peristiwa Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijri. Lalu kata ulama, peristiwa Suluh Hudaibiyah yang berlaku pada tahun ke-6 Hijri ini merupakan anak kunci kepada berlakunya peristiwa Fathu Mekah pada tahun ke-8. Akhirnya Islam berjaya ditegakkan di kota Mekah yang dahulunya sejak ratusan tahun, bukan baru, 500 tahun sebelum kedatangan Nabi, kota Mekah telah dicemari dengan sembahan berhala. Di keliling Kaabah ada 360 ketui berhala, dalam Kaabah ada lagi berhala-berhala, di antara Safa dengan Marwah ada ketui berhala, ada lagi Al-Lata, Al-Manata, Al-Uzza yang disembah oleh puak-puak jahiliyah pada ketika itu. Akhirnya pada tahun ke-8 semua bentuk kemusyrikan kepada Allah ini telah berjaya dihapuskan oleh baginda Nabi SAW. Cuba tuan-tuan bayangkan, 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, Nabi tak dapat kuasa. Akhirnya Allah atok satu tempat, Nabi kena keluar daripada Mekah, hijrah pergi ke Madinah, duduk di sana 8 tahun. Dalam tempoh 8 tahun Nabi berjaya membina kekuatan dengan bantuan pertolongan daripada Allah. Akhirnya Nabi balik semula ke Mekah dan kota Mekah berjaya dikuasai oleh orang Islam pada ketika itu. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Sebab itu penting untuk kita menyoroti sejarah kehidupan Nabi SAW. Kita mengaji kitab-kitab sirah bukan sekadar kita bercakap sejarah Nabi ini dalam keadaan bermusim. Masuk hijrah kita bercakap hijrah saja. Masuk awal Muharram kita bercakap hijrah. Masuk Maulid Nabi kita bercakap tentang kelahiran Nabi. Masuk Isra' Mi'raj kita bercakap. Tak apalah bercakaplah, tapi tak cukup sekadar itu. Maka penting untuk kita belajar sirah ni daripada awal sampai habis. Bagaimana yang disusun dalam kitab-kitab sirah daripada sejak kelahiran Nabi SAW, zaman remaja baginda, apa yang Nabi buat, bagaimana kehidupan Nabi, keyatiman baginda Nabi, apa hikmah di sebalik keyatiman, kesusahan kehidupan Nabi, yang tidak pernah mengenali ayahnya, tak pernah mendapat kasih sayang daripada seorang ayah. Bila beranak mai ke dunia pun duduk dengan mak tak lama 6 tahun saja, menumpang kasih dengan Tok Wan pun 2 tahun meninggal, kemudian menumpang kasih dengan Pak Menakan. Pak Menakan pun bukan orang senang. Nabi nak makan terpaksa berebut dengan anak-anak Abu Talib yang lain, sehingga menyebabkan kadang-kadang Nabi tak sempat, tak boleh makan. Jadi semua benda tu mengajar kita kehidupan kita. Maka penting kita belajar sirah ni daripada awal sampai habis. Pastikan dalam jadual pengajian kita tuan-tuan pun, kita lah alhamdulillah rajin mengaji atok masjid dan sebagainya. Hak kita duk atok masjid tu, ada hak kita mengaji fardu ain kita, usuluddin kita, fiqh kita, tauhid kita, usuluddin ataupun ilmu tauhid kita, fiqh dalam masalah ibadah kita, tasawuf dalam bab akhlak kita, hak Quran pun kita mengaji, bagi ada dalam jadual kita. Lepas tu tengok di mana orang mengajak sirah, mengadap, bawa kitab sirah, mengaji kitab sirah daripada awal sampai habis.
supaya kita mengenali dengan sebenar-benarnya susuk tubuh yang mulia ini, baginda Nabi SAW dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Berperang ni sampai hampir ke wafat Nabi, tuan-tuan. Tak ada pencin dah. Kalau kita baca dalam sirah, di antara peperangan terakhir yang Nabi persiapkan, kira-kira hanya beberapa minggu sebelum baginda jatuh sakit, mempersiapkan satu angkatan perang yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, kan kita sebut dah, yang waktu tu umur baru 17 tahun, nak dihantar ke Balqa, sempadan Jordan, berperang dengan puak-puak Rom. Nabi mempersiapkan pasukan perang ni, tapi tak sempat Nabi bagi arahan terakhir, baginda jatuh sakit sehingga membawa kepada kewafatan baginda Nabi SAW. Maknanya sampai ke akhir hayat sampai ke akhir hayat perjuangan Nabi untuk menegakkan agama Allah. Marilah sama-sama tuan-tuan kita ambil semangat tahun baru Hijri ini untuk kita lebih mengenali susuk tubuh baginda Nabi SAW yang mulia ini dengan kita mempelajari sirah kehidupan baginda. Bila kita belajar, kita kenal. Sebab kita dah terlalu jauh dengan Nabi, 1400 tahun lebih lah, jarak masa yang begitu jauh. Tapi yang kata baginda Nabi ni, walaupun makin jauh kita dengan Nabi, makin terasa rindu kita kepada Nabi, kita tak pernah bersua muka, tapi kita seolah-olah mengenali baginda dalam jarak masa yang dekat, walaupun dah 1400 tahun lebih. Dialah manusia yang akan kita cari di akhirat nanti, memohon syafaat pertolongan. Maka marilah sama-sama di dunia ni kita pakat-pakat kenal dengan sekenal-kenalnya siapa dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sirah perjalanan kehidupan baginda. Bila kita belajar, semua ni akan menambahkan, mengeratkan lagi kasih sayang dan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah pada pagi ini memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min haula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.